Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kita dah berada pada dia bulan Syaban. Dan sedikit tentang kita nak masuk. Saya nak sedikit tentang buka, tentang Ramadan sedikit. Ramadan sedikit, simple-simple. InsyaAllah, iaitu bila kita melihat tentang berbuka dan zikir-zikir pada bulan Ramadan yang boleh kita baca. Antaranya kalau kita menyebut satu hadis dari Nabi SAW yang disebut oleh Nabi, qala Rasulullah SAW, apabila berlakunya awal Ramadan. Kita berlaku awal Ramadan bila? Isnin malam Selasa kan, 12 hari bulan. 12 hari bulan. 12 hari bulan Mac. Kita masuk di malam tu, maka syaitan pun digari. Dan kemudian ditutup pintu neraka. Jadi siapa yang nak minta neraka tak dapat. Kerana ditutup pintu neraka, terbuka nanti bila malam takbir. Malam takbir pun nanti kita ada buat. Dengar-dengarnya malam takbir juga, malam raya tu, kita ada buat takbir raya bersama dengan germa Nur Iman. Supaya bergema lah. Jadinya, dan sampai malam takbir tu habis. Jadi terbukanya pintu syurga, maka tertutuplah. Takkan tertutup lah sampailah malam raya lah. Dan ketika itu Allah dan disebut dalam hadis ini, ya baghiyal khair, pencipta kebaikan. Ya baghi ni abghi, maksudnya nak. Siapa yang nak kebaikan, rebut. Wa ya baghiyal syarr, siapa yang pencipta kejahatan, aksir, berhenti kejap. Berhenti kejap, aksir ni ada dua makna. Berhenti kejap boleh, separuh pun boleh, kurangkan. Maksudnya siapa yang suka tengok tonton cerita Hindustan, Korea, maka berhenti kejap Ramadan. Ataupun kurangkan. Kurangkan. Jadinya, dia kata bahawa aksir. Maksudnya surat Qasar kan. Jadi bila kita menyebut tentang, tapi waktu tu malam. Dia jangan siang ni, malam. Malam tu yang kena jangan buat maksiat. Siapa yang ada maksiat, berhenti kejap Ramadan tu. Walillahi utaqa minan nar. Masa itu, kalau kita buat pencipta kebaikan ni, buat kebaikan rebut, yang suka kejahatan, pencipta kejahatan ni, dia berhenti kejap, maka terdapatlah pada malam itu, didapat utaqa, pelepasan daripada api neraka, wa dzalika kullalailah. Demikian berlaku setiap malam. Okey. Iaitu hadis yang sahih disebut oleh Ibnu Majah rawahu Ahmad, walillahi inni inda kulli fitr utaqa. Bila utaqa tu terdapat, iaitu pada ketika berbuka puasa. Iaitu dia berlaku pada setiap kali berbuka setiap malam. Jadi ingat, kita menunggu-nunggu Ramadan ni, perlepasan daripada api neraka. Dan perlepasan, Allah nak lepaskan kita semua daripada neraka Jahannam. Siapa sini yang, tapi kalau siapa sini yang dia yakin dia memang bukan ahli neraka, bukan, dia memang syurga dah. Saya Ustaz tak adalah Ustaz, saya rasa memang dah syurga dah Ustaz. Solat taubat 2 rakaat setiap malam tak pernah tinggal. Pergi umrah setiap tahun Ustaz. Ini pun baru saya ni belakangan ni lenguh. Baru nak pergi ngurut kejap lagi ni. Kenapa tu cik? Saya baru sedekah 1,000 semalam. Dekat surau. 1,000 saya sedekah. Rasa macam tak ada lagi dah berdosa dah. Memang rasanya kalau mati pun hari ni syurga Ustaz. Saya ni. Gitulah maksudnya. Kalau yang tak ada rasa macam ahli syurga ni, dia tak perlulah. Dia dapatkan utaqa ni. Yang dapat utaqa ni orang yang rasa ada dosa. Yang rasa dia ni, Allah nak kita ni macam, nak sebut bahawa kita ni banyak dosa, takut dengan neraka Jahannam. Jadi, utaqa ni Allah nak lepaskan dia daripada api neraka. Dia ni ahli neraka dah. Tapi Allah nak lepaskan dia daripada api neraka. Sebab itu, waktu Ramadan, waktu buka puasa tu, makcik pula, panggil bonda lah, makcik ni macam tak habis kan. Bonda-bonda semua, kakak-kakak, adik-adik mungkin ada, tuan-tuan ada sini, abang-abang. Yang ada dengar ni, nak buka puasa tu, dia terdapat utaqa. Ingat, sebagian ulama kata, dia bukan hanya waktu ketika berbuka, tetapi sebenarnya dia berlaku pada hampir berbuka dah. Sebab ada hadis Nabi yang sahih, dia kata, segala ibadat untuk engkau, wahai manusia. Baik kau zakat, illa as-saum, melainkan berpuasa, fa innahu li wa ana ajri. Sesungguhnya puasa ni untuk aku. Dan aku ada beri 2 kegembiraan pada orang. Maksudnya ada 2 kegembiraan yang Allah letakkan, gandingkan dengan 2 benda. Allah gandingkan. Yang pertama, Allah letakkan Ramadan ni, iaitu Allah letakkan, dia kata orang yang hampir berbuka puasa, pertama,
Orang yang hampir berbuka puasa, kegembiraan pada orang mukmin. Allah sangat suka dengan dia dan dia akan gembira. Iaitu pada saat berbuka puasa, dan yang kedua saat bertemu Allah. Allah, benar melihat Allah. Ketika saat melihat Allah. Hebat. Saat melihat Allah tu adalah nikmat yang besar. Yang dalam Al-Quran kata, aku letakkan pada mereka nikmat syurga dan selainnya. Sehingga nikmat sejajar dengan nikmat syurga. Nikmat tengok Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita. Yang menyayangi kita, bagi makan kat kita hari-hari. Kan? Kawan kita belanja makan mi goreng pun sebut. Ni aku belanja ni. Kan? Mi goreng. Dia belanja makan mi goreng. Mak kita, dia meninggal lah dulu waktu sampai umur 35 dia bagi saya makan. Bagi makan. Kadang-kadang saya masak sendiri. Maksudnya kita dengan mak pun kita bersyukur. Apatah lagi Allah. Daripada kita kecil hingga 60 tahun, Allah yang bagi kita makan. Mana taknya kita bertemu dengan dia dalam keadaan yang kita kena gembira. Kena bergembira. Allah tu kan yang bagi kita makan, bagi kita mata. Percuma. Ini macam mata ni cuma dah hampir 1000 dah. Kadang ada lebih 1000 lagi. Baru cuma mata. Belum mata lagi. Belum mata. Jadi kerajaan turunkan hujan pada masa sebelum PKP tu. Juta disebut harga nak turunkan hujan tu. Hujan buatan. Allah turunkan hujan hari-hari kat Johor ni. Tak ada minta bayar pun. Tak terkurang pun dalam bank saya duit. Allahumma salli ala Muhammad. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Jadi Allah ni, kita tak jumpa dia. Dan Allah samakan satu lagi dengan hampir berbuka. Jadi hampir berbuka tu bonda-bonda boleh zikir. Okey, satu lagi tips. Bila saya nak sebut tentang apa cara untuk kita dapat supaya kita ni, Ustaz saya ni tak makbul doa lah Ustaz. Ustaz saya ni tak makbul doa lah. Jadi ada satu benda yang saya nak minta kepada kita semua. Cara-cara antara doa, satu perkara yang menyebabkan kita buat satu benda ni, zikir ni, boleh menyebabkan doa kita ni makbul. Boleh menyebabkan doa kita ni makbul. Ada satu hadis yang sahih, iaitu rawahul Muslim. Siapa baca zikir ni memang makbul doa. Ini janji Allah. Okey. Satu hari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia menyebut dalam hadis Muslim, bainama Jibril qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk dengan Jibril, Sayyidina Jibril, Sayyidina Jibril ni duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril ni sami'a naqidan min fawqihi, dia dengar satu suara dari atas. Farafa'a ra'sah, maka dia pun langit tengok kepala, dongak kepala ke langit. Faqala hadha babun minas sama' fathul yawm. Maka dia kata pintu langit hari ini terbuka. Terbuka pintu langit yang lam yuftah qittu illa al-yawm, iaitu yang tak pernah terbuka sebelum ni pada hari ini, melainkan pada hari ini. Fadazala minhum malaikah, maka dia kata, maka telah turunlah beberapa malaikat dan kemudian bagi salam lah. Assalamualaikum. Lepas tu dia terus bagi tahu, Abshir binurain, wahai Muhammad, berikan berita gembira kepada umatmu dan juga kepada kamu dan umatmu dengan dua cahaya. Utitahuma lam yu'tihima nabiyyu qablik. Yang kami bagi kepada dua-duanya ini, yang tidak pernah diberikan kedua-duanya ini kepada nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi nak cahaya yang besar ni, cahaya ni kalah cahaya kahfi. Kalah cahaya matahari. Salah semua. Cahaya matahari yang menerang ni kalah. Nak dapatkan dihidayahkan kena ada cahaya. Tapi cahaya yang paling besar, dia kata, aku bagi pada kamu lam yu'tihima nabiyyu qablik, yang tak pernah diberikan kepada nabi-nabi terdahulu. Apa dia? Fatihatul kitab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untungnya kita umat Muhammad. Kita banyak ambil wasilah daripada dia, menumpang nama Nabi. Kita ambil banyak wasilah. Gunakan Nabi sebagai wasilah kita, sebagai tumpangan kita. Sebab Nabi ni orang yang terhebat, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita pun umat dia, umat terhebat. Kerana sayangkan Nabi, kita masuk syurga, kita numpang syafaat Nabi.
Dapatlah juga kita dapat Fatihatul Kitab yang tak diturunkan kepada, kalau kita ni umat Nabi dahulu tak dapat Fatihah. Lan taqra, disambungkan lagi. Lan taqra. Tidak sekali-kali kamu baca suratul Fatihah. Lan taqra. Tidak sekali-kali kamu baca Fatihah. Biharfin, setiap hurufnya. Setiap hurufnya. Ada di sini bonda-bonda ada pernah kira huruf dalam Fatihah? Ada tak pernah? Cuba kira. Cuba kira lepas ni kita tengok berapa huruf dalam Al-Fatihah. Setiap hurufnya, kalau kita tidak sekali-kali kamu baca setiap hurufnya, illa minhuma illa a'taitahu. Melainkan a'taitah. A'taitah ni ada 3 makna. Aku akan memberi kamu. Jadinya ada 3 makna. Kalau tengok daripada Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, saya tengok dia punya tafsir dia. Kenal lah Dr. Basit, dia orang Kelantan. Dia orang Kelantan. Saya kalau gunakan untuk umrah saya, untuk tempat-tempat, saya guna dia punya kitab. Dr. Abdul Basit Abdul Rahman, dia orang Kelantan. Dia saya gunakan kitab dia sebab dia ni PhD dia bahagian lokasi-lokasi di Mekah dan Madinah. PhD dia. Jadi saya ambil tesis ni saya baca untuk lokasi Madinah dan Mekah. Jadi dia punya tafsiran a'taitah itu maknanya tidak sekali-kali bacaan Al-Fatihah kamu itu setiap hurufnya menyebabkan, menjadi asbab Allah datang kepada dia. Allah datang kepada dia. Menjadi asbab Allah datang. Kalau nak sebutkan Allah datang kepada dia, maksudnya menjadi asbab setiap hurufnya yang menyebabkan Allah datang. Dia sebenarnya dikuatkan daripada hadis Nabi. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi, iaitu ketika mana dalam surah, dalam hadis yang sahih, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Al-Fatihah ini dibagikan kepada dua. Kepada dua. Iaitu separuh untuk aku, separuh untuk umat hambaku. Dan hambaku akan mendapat apa yang dia baca. Ini hadis kursi. Ketika mana dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka Allah SWT akan menjawab, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Ketika mana dia membaca Ar-Rahmanir Rahim, hambaku telah mengagungkanku. Begitulah Nabi SAW menyebut, Allah bercakap, kita membaca Fatihah, Allah jawab. Sebab tu setiap hurufnya itu memberi makna Allah datang kepada kita. Sebab itulah waktu solat, connection kita dengan Allah cukup rapat. Sebab itu dalam solat ada suratul Fatihah. Ada suratul Fatihah 4 kali, subuh 2 kali. Wajib, rukun, bukan main-main. Surah lain tak rukun. Sebab dalam Fatihah itu menyebab kita nak panggil Allah, nak datangkan Allah kepada kita. Setiap hurufnya mendatangkan Allah kepada kita. Penyebab antara Allah datang kepada kita. Yang kedua, a'taitah itu maknanya. Yang kedua, a'taitah itu kalau buka dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Buka tafsir Ibnu Katsir dalam suratul Fatihah. Dia memaknakan a'taitah itu, dia kata tidak sekali-kali kamu baca suratul Fatihah birharfin setiap hurufnya, illa, dikata minhuma illa a'taitah, melainkan setiapnya itu Allah akan berikan kebaikan. Setiap hurufnya Allah berikan ganjaran. Setiap hurufnya memberikan kita ni kebaikan di syurga dan akhirat. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sebab itulah dalam hadis yang lain menyebabkan tidak seorang lain membaca doa ini, Fatihah ini, maksudnya yang berkata bahawa melainkan Allah mengabulkan. Dia Allah akan memberikan kebaikan, mengabulkan doa dia. Dan Allah akan menyimpan. Kalau kebaikan itu tidak berlaku pada dunia, maka Allah menyimpan, menjadikan pahala baginya akhirat. Dan sekiranya tidak makbul doanya pada di dunia, maka Allah akan menjauhkan darinya kejelekan. Kejelekan. Maksudnya jelek. Maksudnya kadang-kadang Allah ni bila kita doa, kebaikan tak dapat pada kita pada dunia, tapi Allah simpan. Illa a'tahu Allah. Dikata wa imma ayyadkhira ila lahu fil akhirah. Ini hadis yang sahih. Bukan hadis sahih, hadis hasan. Akan menyimpan kebaikan ini di akhirat. Setiap hurufnya Allah simpan untuk hari akhirat. Dan yang ketiga, yang ini paling afdal, yang ini paling jumhur para ulama. Antaranya adalah dalam sanadi fi hasyati ala sunan an-nasa'i. Dia memaknakan a'taitah. Tidak sekali-kali kamu baca Al-Quran, suratul Fatihah ini biharfin, sesuatu huruf, satu huruf. Illa a'taitah, melainkan menjadi asbab
ayyu mimma fihi min ad-du'a, akan dimakbulkan doa. Ini paling masyhur. Tidaklah sekali-kali kamu baca Al-Fatihah itu biharfin, setiap hurufnya, melainkan menjadi asbab dimakbulkan doa. Dimakbulkan doa. Atau kama qala rawahul Muslim. Hadis ini adalah hadis daripada rawahul Muslim, hadisun sahih. Jadi ingat, benda-benda semua, Al-Fatihah adalah satu zikir yang paling dahsyat yang telah diturunkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalah semua zikir. Sebab dia adalah satu benda yang disebutkan di kalimah la ilaha illallah, dan zikir disebutkan tentang zikir Al-Fatihah. Jadi kalau kita nak mutaqak ni, nak baca sebelum hampir berbuka, kalau tak nak baca lain pun, baca Fatihah. Itu cahaya Allah bagi. Sebelum kita doa, saya kalau benda saya memang tak panjang sangat. Kalau saya punya zikir saya pendek-pendek. Saya kalau berzikir ajar anak-anak pendek. Malam baca Al-Mulk, Jumaat baca Kahfi. Kan? Lepas tu kalau nak makbul doa, baca Fatihah. Baca Fatihah. Jadi ingat, benda-benda semua baca mulakan dengan Fatihah. Letak keyakinan. Sebenarnya kita ni tak makbul doa sebab kita tak yakin. Kan Nabi kata suruh yakin. Bila kamu yakin baru dapat. Sebab tu kita nak letakkan keyakinan kita bila baca Fatihah tu, kita baca sungguh-sungguh. Kerana ya Allah, dengan berkat Fatihah ini, cahayanya Fatihah ini, ya Allah makbulkan doa. Jadi kalau suami ni ajak pergi IKEA tak nak pergi, ajak jomlah pergi IKEA, bagilah pergi IKEA. Bacakan Fatihah, sembuh kat dia. Tidur tu ubun-ubun kat dia, bacakan Fatihah. Supaya dimakbulkan, Allah makbulkan doa aku. Ya Allah, suami aku ni ajak pergi angsana beli baju raya, kan? Abang, dia kata, beli baju raya. Jadi bila sebutan, baca Fatihah dulu, ya Allah. Setiap hurufnya, lan taqra biharfin, tidak sekali-kali kamu baca satu huruf daripada Fatihah illa a'taita, melainkan menjadi asbab makbulnya doa. Jadi sebelum kita nak berbuka puasa, Al-Fatihah. Dan yang kedua, makbul doa apa dia? Yang kedua, makbul doa hadis hasan, hadis yang cukup baik, hadis yang boleh dibuat hujjah. Tapi hadis ni marfu'. Hadis ni marfu' kepada Umar bin Khattab. Marfu' maknanya diangkat kepada Umar. Sebab ini benda gaib. Benda gaib. Inna du'a. Ini hadis disebut hadis isnadu jayyid wa sanadu hasan. Sanadnya hasan, yang baik, yang boleh dibuat hujjah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu qala, inna du'a, sesungguhnya doa, mauqufun, terhenti, bainas sama'i wal ard, di antara langit bumi dan dunia, di antara bumi dan langit. Doa, setiap doa ni semua terhenti. Umar kata, di antara langit dan bumi, bila kita berdoa, ya Allah, dapatkanlah suami aku lembut, ya Allah, nak pergi IKEA ni, nak beli langsir IKEA, ya Allah, aku dah termimpi-mimpi dah 3 malam mimpi nak beli langsir IKEA tu, ya Allah, lawaknya, kan? Kita doa kepada Allah, mauquf, terhenti di antara langit bumi, langit dan dunia, terhenti. La yas'adu minhu bi syai'in hatta tusalli. Dia tak akan dibentangkan di depan Allah. Takkan. Doa itu takkan dibentangkan. Malaikat tak boleh bentangkan depan Allah. Illa hatta, hinggalah, tusalli ala nabiyyuka sallallahu alaihi wasallam. Melainkan sehingga dia berselawat kepada junjungan kamu, Nabi kamu, iaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabiul Mustafa Khatimul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu antara sebab doa-doa kita tak makbul. Doa-doa kita tidak makbul. Antaranya kita tidak berselawat kepada Nabi. Ada pernah kita naik kereta, kita selawat dulu sebelum berdoa. Kita makan, kita berselawat dulu sebelum kita makan. Dan sebab itu menjadi asbab terangkatnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah simple. Kalau kita nak buka puasa, baca Al-Fatihah. Ajak anak-anak sekali baca Al-Fatihah. Kemudian ada 2 cahaya sebenarnya, Al-Fatihah dan juga Khawatimul Al-Baqarah, iaitu Amanar Rasul bima la yukallifullah. Jadi sebelum kita nak buka puasa, baca Fatihah. Kita ambil yang pentol dulu. Pentol ni macam orang bahasa, orang Rengit panggil pentol ni,
dia di kepala dia. Fatihah. Amana Rasulullah la yukallifullah. Dan kemudian kan, selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat. Kita baca selawat dengan anak-anak, kita baca selawat. Apa selawat pun bacalah, tak ada masalah. Kan? Tapi kalau kadang-kadang saya suka dengan selawat badariyah. Selawat badariyah. Macam-macam selawat lah. Start kan? Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Jadi insya-Allah bacaan Fatihah, betul, Allah akan mendekatkan kepada kita ke arwah hayah. Yang kedua, membawa kebaikan, jauhi kejengkelan dan memakbulkan semua dosa. Doa ini pandangan tiga pandangan mengenai i'taitah. Ini hadis rawahul Muslim. Jadi moga-moga kita sebelum kita nak berbuka puasa, sebelum kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga kita semua dapat sesuatu pada hari ini, insya-Allah. Moga-moga kita semua terhimpun daripada jauhnya daripada api neraka Jahannam, insya-Allah. Wallahu a'lam bis-shawab.